Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya berbesar hatilah dapat tetamu untuk episod ketiga podcast Semak Arif, iaitu saudara Amirul Ashraf. Saya kenal lama dia dalam dunia NGO lah. So kita tak buang masa, kita terus soalan yang pertama lah. Dulu pernah belajar dekat Syria kan? Mungkin boleh cerita sikit pengalaman duduk dekat negara Syria. Tahun bila dan kisah-kisah yang dilalui masa duduk kat Syria dulu. Okey, ke Syria saya pergi masa tahun 2012. Okey. Masa tu dah hujung-hujung 2011 dah. Kebetulan, boleh saya cerita dari awal sikit ke? Boleh. Masa tu sebelum saya ke Syria, saya dekat Tahfiz Jerantut. Tahfiz Jerantut Ma'had Tahfiz Jerantut. daripada tingkatan 1. Masa tu saya masuk umur 20 tahun. Oh, lepas SPM. Lepas SPM. Oh, Saya masuk lepas SPM di Tahfiz Maulana Johari. okey. Kalau siapa yang tahulah kan. Okey. So saya masuk situ dalam dekat tahfiz tu saya lebih kurang 2 tahun. Hafaz Quran ke? Saya tak ambil hafaz, saya ambil alim. Maksudnya kitab lah. Okey, faham. Kita belajar fiqh, tauhid dan sebagainya. Okey. Masuk tahun kedua tu dah nak habis dah sebenarnya sebab saya dah ambil exam apa semua. Kebetulan masa tu kita balik kampung, kita buka Facebook. Okey. Saya tengok kawan saya sekolah masa tu ada dekat sana, tu kampung. Okey. Saya scroll Facebook, dia ni dekat Syria. Oh, Masa tu saya tak tahu pun Syria ni apa. okey. Saya kata, ini negara Arab ni. Ha. Dia buat apa kat sana ni? Ha. Macam menarik ya. Ha. Lepas tu saya patah balik pergi ke Tahfiz. Saya fikir, nak tak nak? Macam nak try lah pergi sana. Saya contact semula dia, kau kat mana? Di Facebook lah. Di Facebook. Aku kat Syria ni. Kau kat mana? Kami saling berbalas. Okey. Kebetulan pula masa tu, dia balik Malaysia. Cuti. Cuti. Saya decide masa tu, berhenti serta-merta daripada Tahfiz. Dalam masa 2 hari. Walaupun dah nak habis sikit lagi dah. Lepas pun dah peksa semua dah. Dah habis periksa. Sepatutnya kalau alim ni dia tahun sampai tahun 6. Okey, 6 tahun. Baru 6 2 tahun kat situ. Baru 2 tahun. Okey. Dan saya decide, saya berhenti, saya telefon ayah saya tu, "Bah, nak pergi Syria boleh tak?" Tapi abang boleh ambil tak adik dekat Tahfiz? Esok nak berhenti dah. Esok ke? Dia terkejut. Okeylah tak apa dia tu. Okey boleh. Dia ambil. Dalam tempoh tu lah. Dalam tempoh 2 minggu tu saya proses, beli barang, buat pasport, terus terbang ke sana. Okey. Tanpa saya research pun apa-apa Syria ni apa. Okey. Dah sampai sana, saya ikut Jordan. Sebab masa tu sebenarnya saya tak tahu pun Syria ni bergolak. Kita main bantai je pergi sebenarnya. Okey. Saya masuk ikut Jordan, ikut Aman Jordan. Lepas tu naik kereta, tu direct pergi Seorang-seorang? dengan Raimi sekali. Kebetulan ada masa tu ada seorang senior kami daripada Syria tu dia nak balik. Kami follow dia. Sebab dia je yang tahu proses nak masuk ikut border tu. Sebab masa tu rupanya susah nak masuk dah Syria ni. Awal-awal 2012 tu. Sampai border Lebanon, Jordan tu, dia dah tanya macam-macam. Tapi sebabkan ada senior tu dia kata tak apa, korang diam je. Biar aku yang selesaikan. Dia cerita sejam, dia buka beg apa semua. Korang buat apa kat sini? Kami datang nak melawat kawan-kawan dekat dalam Dimash dan nak jual barang sikit. Jual barang apa aku tak tahu pula. Okey. Dimash tu kalau orang nak tahu Damsyik lah. Betul. Damaskus kalau bahasa Inggerisnya Damaskus. Dia ada 3, Damsyik, Damaskus, Dimash. Okey. Ah, Dimash bahasa Arab lah orang panggil. betul. Tapi dalam peta Damaskus. Okey. So, So masuk sana, boleh masuk terus kena belajar bahasa Arab dulu ke? okey, salah satu. Okey, untuk masuk Syria ni, dia yang penting dia adalah visa kita kena hidup. Itu yang paling penting. Bila dah sampai sana, of course lah. Macam saya dekat masa Ma'had Tahfiz tu, kita dah belajar basic Arab dah sikit-sikit lah. Bila dah sampai sana, kita dah tahu sikit. Tapi tetap kita kena masuk daurah juga. Daurah ni kira kelas bahasa. Okey. Rasanya kalau kita pergi semua Mana-mana negara sama. pun Betul. akan ambil masa dekat negara tersebut ataupun dekat Malaysia. Betul. Untuk kita ambil sebulan atau 2 bulan. Lepas tu dapat masuk ke universiti sana ke? Mula tu kita dah try dah. Masa tu saya nak try Jami' Abu Nur. Jami' Abu Nur ni kira famous lah sebab ramai student-student Melayu. Okey.
Tapi tak lepas. Sebab dia kata korang kena cari dulu ma'had-ma'had yang ada buat kelas bahasa. Hmm. Kita cari dulu, kita tanya orang lama. Kebetulan masa tu, yang special dia apa tahu? Saya sampai sana. Yang kita tak tahu di masa hadapan rupanya kawan kita ni famous. Yang mana yang senior tadi tu? Yes. Oh. Lepas tu dah sampai tu, kita tumpang rumah sini dulu. Dalam tempoh 2 minggu macam tu. Ini senior lain lah. Sini-sini yang orang lama. Okey. Ah, Ramai lah duduk dalam satu rumah tu. Dia ada 3 bilik. Satu bilik tu ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Macam saya dengan Rahimi tu 3 orang. Yang seorang, sebab kami tumpang bilik orang ni yang special ni. Okey. Jadi kan saya cerita siapa dia. Okey. Menarik tu. Lepas tu kita dah sampai sana, dah dapat rumah. Kebetulan sebab Remy sebelum tu dia datang Syria. Jadi dia bawa saya pusing-pusing dulu. Okey, jom Amirul dia kata kan, kita pusing satu Bandar Dimash. Jalan kaki. Masa tu saya sampai musim sejuk. Masih sejuk. Masya Allah. First time. Kita orang Malaysia yang tak pernah keluar. Tiba-tiba kena pakai 4 lapis, 5 lapis. Culture shock lah. Culture shock. Kita tengok dalam TV, movie tu salji ni macam best kan. Tapi dia rasa tak selesa lah. Rasa tak selesa. Nak orang yang tak pernah mengalami lagi lah kan. Betul. Sebab masa tu Syria ni dia tak sama macam Eropah. Sebab dia akan berlaku musim sejuk tu 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Macam tu dia tak every year. Dia tak every year. Kebetulan masa tu sini kata tahun ni tak ada kot, mungkin angin dan musim sejuk saja. So tak expect. So masa saya sampai tu tak ada pun salji. So pagi tu kami dah keluar pukul 8 untuk tengok kat kedai buku, kedai kitab kat mana. Remy bawa sebab dia dah tahu dah. Lepas tu kita pergi ke taman. Kita pergi ke cyber cafe. Sebab masa tu 2012 bukan macam sekarang. Yang handphone yang dah ada 5G. Betul. Nak call mak ke, nak call kawan-kawan ke, nak chat ke, nak tengok Facebook ke, semua dekat sisi. Dia tunjukkan semua tempat yang menarik dan sampailah dekat taman Hadikoh Tishrin ni. Dia taman yang terbesar dekat Dimash tu. Besar sangat. Saya rasa lagi besar Hadikoh tu daripada Taman Tasik Shah Alam tu. Bangi ke Shah Alam tu. Terlalu luas. Tapi dia biasa. Dia biasa. Sini cantik lagi. Tapi nak katakan Tasik tu besar. So bila kita berjalan sana, rupanya bukan senang. Sebabnya tiba-tiba saya kena tahan dengan Raimi ni. Masa first day dia bawa pusing tu? First day tu dah kena tahan. Dengan polis? Dengan mata-mata tak silap rasa. Dia mata-mata ni SB dah kot. Pakai baju biasa? Pakai baju biasa. Tanya, kau dari mana? Mak sini pasport kau, aku nak tengok. Dengan serius dia. Kita yang first time tu. Takut. Garang lah dia. Garang. Arab punya garang lah. Arab. Kau datang sini buat apa? Sebab rupanya yang mana yang mengaji agama kat sana, dia tak boleh semena-menanya pakai kopiah dengan mudah. Sebab tu patutlah saya perasan bila saya sampai tu, kenapa dia senior ni pakai sweater, just sikat-sikat rambut macam tu je pergi kelas. Rupanya ada sebab. Tak boleh pakai kopiah di tempat awam. Dia tidak boleh menampakkan sangat kita ni orang agama. Macam ustaz-ustaz lah. Sebab rupanya masa tu dah bergolak rupanya. Baru permulaan lah. Sebab rupanya bila kita tanya balik, orang lama ni bila sebenarnya bergolak ni Syria ni? 2011 lagi. Cumanya secara kecilan dekat di satu daerah dalam Syria tu. Jauh daripada Dimash lah. Jauh daripada Dimash. Berapa jam daripada Dimash? Tak sampai sejam rasanya. Tapi rakyat dah ada demonstrasi kat mana-mana. Dah ada. Dah start lah. Sebab dia orang demonstrasi ni dia tak buat hari-hari. Dia buat hari Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat. Yes. Orang tengah ramai. Lepas solat Jumaat tu lah dia orang akan bersatu sebab ramai. Mudah untuk berkumpul. Kawasan yang dia akan berkumpul macam contoh kita ni, kita kumpul dekat satu area, ada satu tempat, orang dah tahu lah hari Jumaat lepas sembahyang jumpa kat kawasan ni. Tak. Dia pecah-pecah lah. Dia takkan buat tempat yang sama. Sebab polis. Dia sebab bahaya. Dia nak. Sebab bahaya. So dia orang buat random. Dia orang random supaya dia orang tak nak askar-askar macam ni tahu. So itu yang kita tak reka. Sebab macam saya, bila kita dah pergi kelas bahasa, kita dah kenal kawan-kawan kita, saya jarang balik rumah. Saya banyak menghabiskan masa saya untuk dengar kisah-kisah dia orang dan belajar dengan dia orang dekat rumah-rumah mereka.
Orang-orang Arab Syria? Orang orang Melayu kita. Orang Melayu? Sebab kita contoh macam saya banyak kenal dengan orang-orang Terengganu. Okey. Sebab mereka ni bila jumpa saya, "Jomlah pergi rumah. Oh. Boleh kita belajar sama-sama." Nampak biasa, Ha. pakai sweater, rambut belah tengah apa semua kan. Ha. Rupanya padu Alim, mat. alim. Dia punya ilmu Syekh-syekhnya tu level lah. buka kitab baca terus. Tak kena dengan muka. Katakan, rupanya betul lah orang cakap. Jangan tengok rupa. Sebab kita tak tahu dalaman dia tu macam mana. Okey, tadi yang pasal dah kena tahan tu kena dapat lepas dengan mudah ke ataupun kena bawa pergi balai ke macam mana? Dia tak bawa pergi balai. Dia tanya sebab kebetulan selamatlah Remy tu sebab Dah duduk lama. dah duduk Sebelum tu dia dah setahun sampai. dia dah duduk setahun. So dia selamatlah dia tahu Arab tu. Okey. Arab Ami Syria tu. Dia beritahu, tak, kami baru sampai. Kami pusing sini je. Pusing tak boleh. Sebab sekarang kau tahu kan tengah bergolak Syria ni. Aku nak korang balik. Dapat pasport, hilang. Rupanya tak mudah untuk kita keluar rupanya masa tu. Okey. Sebab lepas saya sampai tu dah masa sebulan, dah berlaku dah macam-macam rupanya. Berlaku letupan, ada bom dekat sana, kita tak boleh nak pergi. Dekat kawasan Damsyik tu. kawasan rumah. Kawasan Damsyik lah. Damsyik Damsyik ni luas kan. Sebab Damsyik dia luas. Contoh saya, hari-hari saya pergi ke, macam saya sampai, bila sampai tu saya masuk Ma'had Fatah Islamik dekat Jamik Dira. Okey. Dekat Bab Tuma. Bab Tuma ni kira terkenal Jamik ni universiti lah. dia universiti tapi kat situ dia ada wujudkan kelas bahasa. Okey. So kita pergi situ setiap hari jalan kaki sejam. Allah. Pergi sejam, balik sejam. Contoh dia kelas start pukul 10, pukul 8 kita dah bangun. Lepas solat tu subuh apa semua, pukul 8 kita dah tolak. Sebab apa tak ada motor ke, tak ada kereta, tak ada transport ke apa? Dia ada, bas dia orang bagus. Dia tak macam sini. Dia 5 minit sekali ada, 5 minit sekali ada. Cumanya masa tu yang jadi susah negara Syria ni bila dah bergolak, kita tak boleh nak keluar duit dekat bank. Kita sebulan sekali kita boleh bagi kad dekat kedutaan untuk dia orang pergi ke Lebanon untuk dia orang keluarkan duit kita dekat sana. Kita bagi kad. Orang embassy Malaysia? Kena bagi kad kat dia keluarkan duit? Dia kumpulkan kad student Malaysia. Kalau kat sana student Malaysia tak ramai pun masa tu. Lebih kurang dalam 500 orang je. Ramai lah juga tu. Ramai juga Tapi susah ke nak jumpa. Ya, kalau nak bagi kad seramai-ramai. Contoh dia kata okey, bila dia maklumkan kepada pelajar, dia kata okey untuk bulan ni kumpulkan pada tarikh tersebut dan serahkan di rumah persatuan. Kita pergi rumah persatuan tu. Selamat rumah yang baru saya tu dekat dengan rumah persatuan. Kita bagi kad, kita tunggulah esok lusa dapat balik. Sebab kita guna duit dolar kan masa tu. Okey. Apa pengalaman yang tak dapat dilupakan masa dekat Syria dulu lah? Masa belajar tu. Apa yang mungkin sampai hari ni masih? Saya bersyukur dan ucapkan terima kasih. Sebab apa? Macam saya sebutkan tadi, ingatkan negara Syria ni negara yang aman dan tenang. Sebab kita macam saya sebutkan, kita pergi tanpa kita research. Rupanya dah bergolak tu nak akses duit susah. Kita kena berjimat satu. Lepas tu nak ke mana-mana pun agak dah terhad masa tu. Dan saya ucapkan terima kasih sebab diorang ni rakyat diorang baik. Baik yang saya tak boleh nak gambarkan. Sebab bila saya tak tahulah. Saya jumpa ada ke tidak negara lain mengamalkan cara mereka ni. Contoh? Ada beberapa masjid di Syria. Contoh macam kami pada Syria masa tu, boleh dikatakan hampir setiap waktu kita akan pergi ke masjid. Macam setiap tafiz universiti ni semua ada masjid mereka. Dekat-dekat masjid semua dekat-dekat sebab bila solat dia orang akan stopkan pengajian pergi sembahyang. Itu yang bagus dia. Semua orang, bila kata semua orang. Okey, stop semua, sila jalan pergi sembahyang. Waktu dalam kelas tu semua keluar pergi surau. Yes. Dan boleh dikatakan contoh kalau kita pergi ke waktu subuh. Kita tengah mengaji, rakyat Syria ni ataupun individu-individu ni akan bagi kita duit. Dia tengok orang luar dia bagi duit. Dia tengok orang luar dia akan bagi duit. Lebih kurang macam RM10 satu sekali bagi. Ada setiap seorang yang datang sembahyang tu. Nasib.
Oh, rezeki lah. Tapi, boleh dikatakan semua dapat sebab bila datang sebab subuh ni kita tahu negara Arab ni macam mana dia punya, imarah dia. Macam Jumaat orang kata Ah, Malaysia baru nak buat, ah. Syria dah ada macam tu. Tahun Orang tu kata lah. subuh mesti Jumaat kan? Dah ada dah dekat Dah Syria ada macam tu. dekat sana. Penuh lah. 5, 6 soft Hmm. kan. Lepas tu bila kita duduk tu baru nak berzikir, Oh, tak dia ada orang tak bagi. letak dalam poket. Dia tak bagi tahu nama aku Muhammad nah duit. Tak ada. Dia letak dia belah macam tu je. Dia pergi. Kita pun oh macam ni culture dia rupanya. Kita bukannya nak cakap oh, boleh pergi lagi hari-hari. Dapatlah belanja makan kan. Kata sebab kita tahu akses tu susah, kita rasa macam wih, nak menangis kan. Nak menangis bila kita macam ya Allah tu, kau hantar siapa dekat aku ni? Tengah aku tak ada duit ni, ada orang hantar duit. Dan ada yang satu kisah lagi, pelajar Malaysia ni tengah berjalan nak pergi solat subuh, dapat zakat 30,000. Masya Dia Allah. tahan macam tu je. Kau dari mana? Dari Malaysia. Betul ke kau pergi sini untuk belajar? Betul. Nah, 30,000 aku bagi zakat dekat kau. Bagi cash. Cash. 30,000 Syria lah, duit Syria kalau convert Malaysia. Bagi cash ni satu debuk ni. Satu debuk. Masya Allah. Lepas tu macam mana bawa balik rumah? Bukan boleh bank in pun lah. Saya tak tahulah dia balik dulu ke pergi solat dulu. dah jadi apa? Kita bukanlah nak kata jadi amalan yang tak bagus kan, tapi yang bagusnya kita dapat satu solat subuh berjemaah. Yang kedua, kita tahu rakyat mereka ni macam mana kalau kat sana. Lepas tu saya katakan ucapan terima kasih sangat-sangat kat dia orang. Dan bila dah duduk 4-5 bulan, dah start dah kita orang tak boleh nak pergi kelas. Sebab bila dah berlaku letupan, sekolah akan tutup paling tidak sebulan ataupun 2 minggu, 3 minggu. Duduklah kat rumah. Selamatlah macam rumah saya tu ada 4 orang. Saya, Raimi, ada lagi 2 orang budak Kedah. Dia orang lama, kita banyak belajar dengan dia orang. Dia maksudnya letupan tu jadi dekat kawasan sekitar, walaupun jauh pada sekolah kita pun, bukan jauh lah maksudnya, bukan dekat area sekolah kita, sekolah Amirul, tapi dia tetap tutup jugalah untuk mana jalan kosong, orang tak keluar rumah lah. Dia macam hari pertama, yang kedua tu dia lengang sikit. Dah hari ketiga, hari keempat tu orang dah start macam biasa semula lah. Cuma sekolah dia tetap akan tutup juga untuk menjaga safety. Safety. So kita terpaksa tunggulah arahan daripada orang-orang lama ni. Sekolah dah buka, baru kita pergi. Tapi orang masih hidup seperti biasa, maksudnya pergi kedai, pergi sekolah, beli barang, main bola ke. Masa krisis perang tu, adakah orang menjalani hidup macam biasa atau dah jadi macam kita masa Covid, lengang jalan raya macam apa kiamat macam tu kan? Dia orang masih lagi menjalani hidup macam biasa. Cumanya apa yang sebab bila kita duduk sana kita perhati dia lebih mengutamakan kalau boleh orang perempuan janganlah keluar. Orang perempuan jangan Takut keluar. bahaya. Apa yang saya tengok lah. Kita setiap hari pergi ke, contoh lepas habis kelas saya akan naik bas. Pergi ke bukit. Dia Syria ni kalau macam Damsyik ni dia ada 2 tempat yang banyak orang Malaysia. Satu bukit ni Abu Nur. Satu lagi Medan ni lembah. Lembah ni kira boleh saya katakan yang banyak duduk kat lembah ni student-student yang alim. Yang dekat dengan kitab apa semua. Syekh, kawasan-kawasan syekh lah. Kawasan-kawasan syekh satu, dia orang ni banyak yang tinggal kat ni. Apa yang saya lihat banyak yang alim ada orang ni. Mengaji dia orang. Orang Malaysia ni. Orang yang alim duduk sini. Dah orang lama. Orang lama yang belajar kat Syria lah. Yang belajar lama satu yang apa, tapi cara dia orang mengaji tu, dia orang mengaji yang sungguh-sungguh. Dia orang tak bergaul. Itu apa yang saya nampak dekat bukit ni sebab dia dekat CC. Dekat dengan CC. Cyber cafe. Senang dia nak cari info. Kita nak call mak ayah apa semua. Dia duduk banyak area rumah dia dekat kawasan lembah. Betul. So bila kita tengok ni, bila kita tengok perhatian, betul lah. Ramai lah apa ni macam dia orang perempuan dia orang jaga. Dia orang jaga apabila berlaku sesuatu, dia orang utamakan yang perempuan tu tolong berhati-hati. Arab Syria ni. Arab Syria. Orang Malaysia perempuan ada belajar kat
Zaman tu ada belajar ke? Ada tapi tak ramai. Okey. Itu Okey, yang tadi alang-alang kita dah cerita pasal Alim tadi kan? Kawan yang famous tu nama siapa sekarang ni? itu yang kita tak jangka sebenarnya. Ha. Allah aturkan perjalanan tu cantik sebenarnya. Hmm. Bila sampai kat Syria tu tak sangka duduk satu bilik dengan dia. Hmm. Tapi salah satu apa yang saya boleh ambil pedoman, saya ambil daripada dia masa mula saya sampai. Saya tengok, uish, pukul 3 dia dah bangun untuk dia Tahajud. tahajud, membaca. Hmm. Subuh dia antara orang yang terawal pergi. Okey. Dia balik semula, dia ambil kitab pergi talaki. Balik semula dia rehat kejap, lepas tu dia pergi kelas. Kita first time sampai ni, sebab kita cara belajar kita kat Malaysia lain. Sebab kita dekat Tafiz kan ada jadual kita. Bila kita tengok dia ni, sibuk betul ya satu hari dia ni. Penuh. Berkat lah orang kata. Masuk waktu dia berkat lah. Cara dia bercakap dengan kita pun penuh dengan sopan santun, hormat dia. Akhlak lah. Tahu tak siapa? Saya rasa saya boleh agak lah. Dr. Zul. Salah. Iaitu Nadi Anuri. Masya Allahu Akbar. Nadi Arnuri. Yes. Ya Allah. Nadi Anuri. Tak sangka. Ya, betul. Dia lah. Saya sempat 2 minggu satu bilik dengan dia. Bila saya sampai dekat Syria tu, hari pertama, sampailah 2 minggu. Saya tidur satu bilik dengan dia. Malu sebab kita udah sampai tu, kita tidur lagi lama daripada dia. Rasa malu. Saya jumpa dia dekat Tandas tau. Lepas tu saya ingat dia datang masjid tu sebab nak semayang ke apa kan. Tapi dia menegur saya dengan tadilah yang kata ayat tadi tu. Saya cakap, saya tengok muka dia pun ada rasa sejuk tau. Lepas tu dia cakap, jom kita makan sama-sama. Padahal saya dengan dia, saya baik dengan adik dia lagi daripada abang dia. Betul. Adik dia agak Musa agak ni sikit lah, agak orang kata apa, macam orang biasa sikit lah kan. So kita rapat dengan Musa. Dan bila saya sebut nama tu, patutlah saya pun rasa benda yang sama. Dia ada, kita jumpa dia macam kita jumpa orang kan. Kita tahu kan ada aura tu, vibe tu kan. Betul lah benda yang sama. Tak, saya rasa hari tu kan, macam best lah jumpa orang tu, macam dia bagi kita charge yang semangat lah, macam tu lah. Semangat, lepas tu kita rasa rendah diri dengan dia. Saya tak tahu kenapa. Bila saya jumpa dia, saya macam, alamak, jumpa dengan dia lah. Dalam lebih kurang setahun tu, masa yang paling rare, saya cerita part yang paling rare terus lah. Yang masa perang tu. Masa bulan puasa. Masa awal, sebelum puasa, rakyat Syria ni dah bagi tahu pada kita orang. Bulan puasa ni korang kena balik. Kenapa? Sebab kita orang akan perang. Ya, kita sebagai orang Malaysia, ya ke dia orang ni? Tipu lah. Malah kita teruskan macam biasa. Rupanya memang betul. First day Ramadan tu saja dah berlaku letupan yang banyak tempat dekat Dimash tu. Dan rumah saya kebetulan, kita tahu negara Arab ni, macam Syria sekalipun, masjid dia orang dekat-dekat. 100 meter satu, 100 meter satu. Dalam 200 meter masjid yang besar daripada rumah boleh nampak meletup. Maknanya tentera Bashar bom. Setiap hari ke macam mana? Dia lebih kepada hari Jumaat. Sebab dia tahu orang bilang sembahyang Jumaat ramai. Dia aim masa sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Dia tembak masjid lah. Tembak masjid Kubah. Tiang-tiang masjid yang tinggi-tinggi tu, kita nampak daripada jauh. Jatuh. Ramai orang dah tengah semayang ke apa masa tu? Ada yang tengah semayang, ada yang lepas solat Jumaat. Dia aim hari Jumaat. Dia aim kebanyakannya hari Jumaat. Hatta hari biasa pun, bila contoh kita nak pergi ke, macam saya sebutkan, nak pergi ke Bukit kan, nak pergi cyber cafe untuk call mak ayah kita. Bas akan kena tahan. Dia akan check pasport kita, kau dari mana apa semua. Bas Bas dia check dulu. Dia akan check tengah-tengah jalan tu. Berhenti. Tapi macam sebutkan, betul visa hidup, insya-Allah kita boleh hidup kat sana. Ada pernah tengok mayat depan mata ke apa? Mayat tak pernah, tapi masa dia orang tengah perang hari Jumaat tu, terserempak ada.
Dia baru dari tengah lari daripada tempat tu lah. Yelah, Ha. sebab masa tu kita dah tahu dah, okey, hujung puasa nanti Malaysia akan hantar flight dekat Lubnan. Okey. So sekarang dah 3-4 hari puasa. Ha. Jomlah Remy, kita pergi ke pasar jap beli cenderahati Syria. Sempat lagi dah balik negara perang sebab beli cenderati lagi. Oh, kedai souvenir masih buka lagi masa tu? Ada yang buka, ada yang tutup. Oh, Kita jalan walaupun je. perang pun dia niaga tetap niaga lah. Kita pun kata, Remy, jomlah kita pergi Masjid Umawi buat kali terakhir lah kononnya. Sebab tepi-tepi tu banyak kedai. So Amidi pun semua tu. Sejarah ada, kita betul lah sebab kita sampai mula-mula pun kita pergi Masjid Umawi. Sebelum kita balik ni Remy, aku rasa kita ni dah tak balik semula ni. Kita pergi sekali lagi lah. Kita try. Lepas kot ni mungkin clear kot jalan. Kita pergi. Dah beli, selamat sempat beli. Balik tu tiba-tiba bunyi tembakan. Tu. Lepas tu automatik kedai-kedai tu semua tutup. Sebab dia orang tutup apa grill tu kan. Tarik tu yang paling yang terkejutnya bila dia tarik tu tuan kedai bawa keluar parang berlari. Kenapa? Nak pergi perang. Oh, dia dengar bunyi tu, dia nak pergi ke arah tempat tu. Arah tempat tu. Walaupun dia tak ada senapang tapi dia bawa parang. Dia bawa parang. Parang sabit tu besar. Okey. Dia lari pun, lari. Kita pun sudah Remy. Nak pergi jalan mana ni? Jalan mana kita nak pergi ni? Oh, masa nak balik rumah. Dan masa tu saya dah terpecah dengan dia. Okey. Remy kalut lah masa tu. Kalut, sangat kalut. Remy dengan jalan dia, saya dengan jalan dia. Cari tempat selamat lah. Saya tempat selamat. Tengah cari, terjumpa pula askar Bashar. Ya Allah, mengucap panjang masa tu. Pakai baju askar. Pegang selapang. Okey. Saya macam, alamak, saya tak tahu Remy macam mana bercerita dia. Saya cerita pak saya dulu lah. Alamak, dah terjumpa. Nak patah balik ke nak lalu juga? Lalu juga lah. Lalu depan dia lah. Lalu depan dia. Lepas tu, dia buat apa? Dia kata, kau dari mana? Kita bukan tak tahu Arab, kita tahu sikit. Jadi hilang Arab kita tu. Malaysia. Buat sini pasport tengok. Kerja cek pasport je. Kerja cek pasport je dia. Dia orang tengok. Dah, kau pergi balik sekarang, jangan keluar. Itu yang saya rasa, Allahu Akbar. Nyawa tu masih ada lagi. Tak habis lagi kat situ. Balik itu esok solat Jumaat, masih dekat rumah lagi meletup. Yang bukan masjid Amirul Semayang lah. Yang dekat lagi dengan masjid tu. Dekat lagi. Tengah nak balik tu pun depan rumah nak masuk pintu. Askar Bashar 5-6 orang. Tapi, baru lalu. Dia nampak orang Malaysia, dia tak tembak rambang Dia tak tembak. Yang tu kejap lagi kita cerita. Okey. Masa tu saya dengan kawan saya seorang lagi tu pergi kat dinding. Pergi ngadap tangan ke dinding. Ngadap tangan ke dinding, pejam mata. Takut. Tapi dia biarkan je lah. Sampai dibiarkan. Sebab dia bila kita tanya kenapa dia orang tengok orang luar, sebab dia orang peperangan ni antara mereka sendiri. Bukan orang luar. Sebab dia tahu yang kat Dimas ni yang datang tu semua untuk datang mengaji. Bagus pula dia. Ada hati perut jugalah. Itu yang kita macam alhamdulillah. Allah panjangkan kita umur lagi. Dia sebenarnya macam dia tembak rambang tu, apa benda yang dicari? Apa benda askar tu cuba nak buat? Macam apa yang dia nak? Kan contoh kita tembak, mesti ada sebab kita punya plan. Aku tembak ni supaya apa benda ke, nak bagi takut ke, amaran ke? Amaran. Yang kedua nak bagi takut, dan yang ketiga kalau kena orang awam, kenalah. Orang dia lah. Orang dia. Sebab macam rumah saya tu dia 2 tingkat. Kami sewa tingkat yang atas. Dan atas tu pula ada sahah dia, kira macam berenda yang kita boleh tengok belah atas. Dan betul. Kami bila bulan Ramadan ni, kita faham lah Ramadan kalau dekat Arab ni panas. Tidur kat atas bumbung. So kita masa tu kita dah macam jomlah kita tidur atas bumbung sebab ini adalah hari terakhir kita dekat sini. Tengah tidur kat tepi telinga dekat je. Bunyi peluru. Tak, maknanya dia nampak orang, dia tak nampak dia sebab dia tak sama orang Malaysia, sebab dia Arab ni kan kita tahu rumah dia orang kan petak-petak. So bila dekat lorong tu dia macam
Hulu senapang Oh, dia begitu je? Dia begitu je random. Dia bukannya pergi macam Dia aim dia sniper ke apa? pung Oh, tembak, tak ada? tak. Oh, dia main Dia ni? main tembak je. Oh. Itu yang peluru tu bila kita tengah tidur, lalu. Siput kami turun ke bawah, lompat. Yang mana kawan saya tu masa tu bukan kami nak gelak sebab dia alim. Oh. Orang yang alim pun lompat dulu. Apatah lagi kami. Sebab kita nak sentuh juga tentang Amirul punya kerja-kerja dekat Global Peace Betul. Mission ni kan. Okay, macam mana daripada uh, uh, belajar dekat Syria, lepas tu masuk ke NGO kemanusiaan pula? Okey, masa kat Syria dulu saya ada kenal kawan saya lelaki senior. Tak rapat pun tapi kita tahu dia ni orang persatuan. Macam saya ni dulu saya tak rapat dengan persatuan. Okay. Sebab saya bukan jiwa tu. Okay. Tapi saya kenal setiap orang tu siapa. Kebetulan bila balik Malaysia tu saya tengok senior saya ni boleh saya sebut nama dia ke? Boleh. Syed Ishak. Okay, Syed Ishak. Dia yang kerja mula-mula tu pada tahun dia balik pada Syria hujung 2012 dia kerja dah dengan Sekarang yang ada dekat Turki sekarang ya, kan? betul. Oh, dia. Bila masa tu bila balik pada Syria saya sempat mengajar dulu kat Shah Alam. Mengajar kafar Okay. 8. Saya tengok Facebook dia. Ini dia buat kerja apa Facebook bagi Syria, Facebook masuk NGO juga. Sebab Facebook lah kan? Sebab Facebook, betul masa tu. Lepas tu dia PM dia. Syekh, entah buat apa ni? Dia tak jawab. Lepas tu dia tanya, minggu ni free tak? Jom follow aku pergi JB. Okay. JB. Saya buat apa? Alah follow lah, jom lah. Saya pun minta cuti hari Jumaat tu untuk mengajar tu. Follow dia. Rupanya pegang tabung. Kita first time tu pegang tabung dekat khalayak umum. Ada program lah masa tu. Dekat Plaza Ansana. Ada masa tu 2012, 13, 14 ni dia offline kuat. Offline. Untuk buka dapat fund offline tu kan. Buku tipan tu. Masa ni belum famous ad semua ni lagi Belum lah. lagi, belum ada. So dia kata nah kau pegang tabung. Kita padahal teman je. Teman dia je. Dia ajak teman kita pergi. Kita tak tahu pun apa-apa kerja dia tu. Pegang tabung. Pegang lah. Dengan muka senyum. Cik, semangat untuk Syria. Dari situ saya macam saya ni saya suka memerhatikan orang, gerak-gerik orang, individu ni macam mana. Dia sambil saya pegang tabung saya tengok dia kerja dia. Oh, dia ni kerja ni rupanya. Rupanya dia buat kutipan untuk Syria masa tu. So rasa dekat sebab Syria tu kita pernah sampai dan kita mungkin rasa berterima kasih tadi yang bagi dekat masjid. Betul. Mungkin rasa nak balas balik jasa dia orang betul kan? Dan ada satu lagi masa bulan Ramadan masa kami tengah perang kat Syria tu, kedai semua tutup. Kami tak ada makanan. Tapi ada seorang Syria ni dia ada kedai, dia ajak kami pergi ke kedai, korang ambil apa korang nak, bawa balik. Masya Allah. Cuma orang kata begitu baik sifat mereka ni. Padahal tengah apa ni perang. Tengah perang dan mereka sendiri memerlukan makanan tersebut. Kami ambil banyak makanan untuk kami kira untuk seminggu 2 minggu masa tu. Buat stok sebab kedai dah tutup. Habis dia tak kira dia nak berniaga dah lah. Dia memang dia kata tak apa. Kau jangan fikirkan aku. Yang penting korang ada makanan untuk korang tampung untuk hari-hari korang. Okey, lepas tu sebab apa saya mula fikir ini masanya lah untuk aku balaskan jasa mereka dengan cara macam ni. Lepas tu start full time dengan Global Peace Mission ni bila? Lepas daripada peristiwa JB tu? Lepas peristiwa JB tu awal 2013. Saya volunteer 2 tahun. 2013 dan 2014. Saya ni lebih maknanya kelas masih mengajar lagi. Tapi sambil-sambil ada event hari Minggu support lah. Okay. Saya ni maksudnya saya lebih kepada booth lah. Ataupun ada event public. Bukannya jenis yang office punya. Okay, alang-alang dah sentuh pasal Global Peace Mission ni, boleh cerita apa Global Peace Mission punya peranan dekat dunia kemanusiaan di Malaysia ni dan di luar negara lah. Okey, buat pengetahuan semua, Global Peace Mission Malaysia ini adalah salah satu NGO. Bukan sahaja membantu dalam Malaysia, tapi juga kita membantu di luar negara. Sebab kita ditubuhkan sejak awal 2001 lagi. Yang mana dasar kita
adalah untuk membantu, nama pun global. Global Peace Mission Malaysia. Kita membantu lebih daripada 22 buah negara. Termasuklah Palestin, Yaman, Lubnan dan termasuk juga Malaysia. Maknanya kalau ada bencana dekat Malaysia, Global Peace Mission Malaysia akan turun jugalah untuk support apa yang boleh lah. Betul. Macam Banjir. mana yang kita tahu, yang terbaru banjir. Hmm. Kita ada juga program-program lain seperti Sunaton Sunaton. untuk pelarian. Pelarian. Arab, Rohingya, semua kita buat. Sebab kita Okay. tahu dia orang tak mampu. Kalau dia orang pergi ke klinik, confirm nak kena bayar mahal. Okay. Kita buat untuk mereka for free. Dan Global Peace Mission pun ada sekolah Jasmine Asyam kan? Betul. Untuk rakyat Arab kan, bukan Syria saja. Jasmine Asyam ni Dekat mana dia punya tempat dia tu? Jasmine Asyam kita tu di bawah GPM ni kita tubuh pada tahun 2015. Okey. Yang masa tu dekat office kita je. Tapi sebab bila dia dah berkembang, tak mampu nak menampung dekat rumah kedai, kita terpaksa sewa satu rumah yang mana sekarang berada di Kemensah. Kemensah di belakang Zoo Negara. Dan kita sewa satu rumah besar kat belakang tu untuk wujudkan sekolah anak-anak pelarian. Yang mana dalam tu ada Syria, Iraq, Yaman, Palestin, Sudan, Nigeria dan sebagainya. Okey. Sekolah rendah, sekolah menengah? Kita ada 2 sesi. Pagi sekolah rendah dan petang sekolah menengah. Okay. So pendidikan dia sampai A level kita pendidikan sampai IGCSE. Okey. Yang mana mereka perlu belajar bahas awalnya untuk ABC, untuk daripada kecil. Kita tekankan dia orang sebab dia orang ni tahu lancar. Contoh dia orang tahu bahasa Inggeris tapi dia orang tak tahu nak menulis. Kita ajar start daripada awal. Dan alhamdulillah untuk 2-3 tahun ni ada 2-3 pelajar kita yang dah berjaya dalam peperiksaan IGCSE. Alhamdulillah. So kalau dia lepas tu dia pergi universiti lah maksudnya. Betul. Di Malaysia atau di luar? Di dalam Malaysia. UAE. Saya tak ingat tapi kolej swasta lah. Okey. Ada yang dalam engineering dan sebagainya. Okay. Alhamdulillah. Okey. Selain Jasmine Asyam ada sekolah untuk Rohingya juga kan? Di bawah Global Peace kan? Betul. Di Penang kita macam sekolah Rohingya ni kita ada 4. Okey. Salah satunya yang berada di KL lah. Nama sekolah tu apa? JREC Betul, JREC, Jaringan Rohingya Education Center. Okey. Dia ada di Penang dan ada di KL lah. Yang 2 lagi tu saya tak sure kat mana. Ada kat Kuantan satu je. Okay. Dengar pun ada yang berjaya jadi dapat result yang dah habis, jadi orang kata hasil pendidikan tu dah jadi best student macam tu lah, ada kan? Betul, sebabnya beza Arab ataupun yang Jasmine ni sebab Rohingya ni basic Melayu dia orang dah ada. So mudah untuk orang-orang kita macam cikgu-cikgu untuk mengajar dia orang. Kita marah pun dalam bahasa Melayu pun dia faham. So dia orang boleh buat semula. Ni jadi perbualan netizen Malaysia lah sejak akhir-akhir ni kan. Orang kata bagi sumbangan dekat NGO tapi tak sampai kepada orang yang sepatutnya lah kan. Kata NGO ada ambil persen lah, lepas tu guna untuk bisnes lah. Mungkin orang yang dalam NGO sendiri boleh perbetulkan benda ni salah ke? Okey, untuk isu ni memang banyak lah di halayak umum ataupun online dan sebagainya, banyak kita terima lah. Contohnya bila orang tanya kita kan, macam NGO korang ni berapa persen yang korang ambil untuk sumbangan? Macam bila kita up suatu pasal Palestin. Di media sosial? Di media sosial. Masa bagi bawa tabung pun ada orang tanya tak? Kalau pergi tempat awam? Ada. Soalan yang sama bila tak? kita pergi event pun akan ada yang tanya, berapa persen yang korang ambil? Macam kami, kita akan ambil 12.5%. Okey. Ataupun paling tinggi kita ambil pun 15. Okey. Itulah macam mana kita tahu. Ada yang bila saya baca komen juga, kami nak
mana nombor tuan rumah tu kami nak bagi sendiri. Betul ke 12.5 ni korang bagi ke korang makan sendiri? Itulah banyak persoalan yang kami dapat ataupun hentaman-hentaman yang kita terima kan. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu 12.5% ni lah contohnya yang berlaku sekarang banjir. Apabila kita berlaku banjir, of course kita kena contact lokal. Lokal ni lah yang akan bawa kita okey rumah ke rumah ni. Orang dekat tempat kawasan banjir yang tahu mangsa-mangsa ni lah dekat mana duduk dia. Betul, dan dia menggunakan kenderaan mereka sendiri. Ada kos dia. Ada kos. Jadi kita dan 12.5 tu lah contoh dia, kita JV dengan beberapa company, kita minta 10,000. Dalam tu lah ada 12.5% dalam 10,000 tu. Kita ambil untuk kita bayar lokal yang bawa kita tu, contoh dia kita bagi dia sekian-sekian amount. Contohnya kita dah Admin cost lah. admin cost. Lepas tu of course kita nak beli barang-barang makanan, kotak dan sebagainya, toto, bantal, tilam. Bantuan tu lah. Itu bantuan, itulah bantuan Daripada tu. duit tu lah. Daripada duit 15% tersebut. tadi tu. 15% tu. Upah-upah yang kita perlu bagi, baju-baju yang kita kena beli, minyak yang kita perlu isi. Kata betul kita nak buat kerana Allah kan, fi sabilillah ni, tapi dalam dunia sekarang ni kalau tak ada duit kita tak boleh menggerakkan apa-apa pun lah, kata kan. Kita perlukan duit untuk kos. Betul. Semua tu memerlukan kos. Macam kita tahu Global Mission Malaysia ni dia bukan sahaja kita buka kempen, kita dapat duit, kita bagi bantuan. Kita bukannya NGO yang macam tu. Kita banyak cabang yang kita buat, terutamanya advokasi. Advokasi ni apa dia? Kita turun lapangan, lepas tu kita buat conference. Kita buat RTD, iaitu round table discussion. Kita jemput NGO untuk berbincang apa isu yang apakah isu ni kita boleh selesaikan sama-sama. Seperti mana My Asal Defender, betul tak? Atas nama gabungan yang dalam tu ada banyak NGO, kita buat RTD masing-masing mengeluarkan idea-idea dan kita berbincang, okey NGO ni keluarkan kos ni untuk ini. DPM keluarkan kos ni untuk ini. Bagus. Itulah nama dia kerjasama, dan proses-proses ni lah kita gunakan untuk kita gerak kerja kita. Kita decide malam tu kita tidur dekat saya lupa dah Allah Sayyidina Muhammad, Rehali. Dia ada kalau kita nak masuk Syria ni melalui Turki, sepadan kita ada dua border. Babul Salam dengan Babul Hawa. So kalau dekat Kilis ni dia Babul Salam ke Babul Hawa macam tu. Kalau dekat Rehali ni nama yang sama juga. So kita nak try ikut, kita dah try ikut Kilis tak lepas. Kita nak try ikut Babul Hawa ni lah. So tak lepas juga. Masa ni berapa orang pergi? 4 Masa tu 4 orang. Okay. Tiga orang Malaysia dan satu orang Turki. Orang Turki ni lah yang banyak membantu kita untuk dapat masuk. Okay. Kita ucapkan terima kasih sangatlah kat dia. So waktu subuh tu kita decide nak masuk. Dengan bawa bantuan? Kita bawa duit je masa tu. Okay. So kita prepare. Beli barang dekat sana lah nanti? Sebab macam kami lebih mengutamakan ekonomi mereka. Okay. Kalau kita beli dari luar, kos juga sebenarnya. Kita nak beli kontena. Setuju. So kita keluarkan kos tu, kita beli dan membantu ekonomi diorang, dan subuh tu kita try masuk. Tapi bukan senang. Bukan ikut jalan, bukan ikut border, bukan ikut scan pasport dan senyum masuk, tidak. Okay. Ini kita terpaksa menyamar jadi orang Turkistan. Tu macam mana tu? Agak-agak muka saya ada. Okay, lepas tu? Untuk melalui, dia kena menyamar jadi orang Turkistan. Duduk dalam van tu lebih kurang dalam 2 jam untuk kita lalu Bukit Bukau. Yang mana dekat atas Bukit Bukau tu ada tentera-tentera Turki yang sedang menjaga. Okay. Kita shotkan benda tu. So, dah pergi sampai... Okay, dah sampai 2 jam. Lalu yang part yang paling best apa tahu? Sampai atas bukit tu, kami kena buka van oleh tentera. Tentera Turki. Tentera Turki tu buka, dia tengok mata tu ke kami. Masa itulah kita mengucap panjang, ya Allah, ya Tuhanku, bantukanlah kami, panjangkanlah umur kami untuk sampai ke dalam Syria. Selamat. Lepas 5 minit dia tutup balik, dia sembang-sembang apa dengan driver, lepas. Sampai ada 2 jam,
sampailah satu gerbang yang sangat besar. Gerbang tu dia buka tu, bila kita dah sampai van tu, kita okey, ni korang punya tempat, korang boleh turun sini, dah masuk ikut sini. Oh, driver tu cakap? Driver tersebut. Orang Turki tu yang jadi guide tu ada sekali? Ada. Okey. Tapi dia tak pandai cakap Arab. Okey. Dia tak pandai cakap bahasa Inggeris. Faham. Dia lebih menggunakan naluri saja. Okey. Bila sampai terbuka je gerbang besar tu, Ha. ada 10 orang yang sedang pegang AK-47. Orang Syria. Rakyat Syria. Masa tu kami takut sebenarnya. Sudah kita. Depan van tu? Bukan. Bila dia buka gerbang tu. Oh, dia buka gerbang. Oh, gerbang tu ada macam pintu besi lah. Pintu besi yang gelap. Okey. Besi bila dia buka tu baru nampak orang. Rupanya ada 10 orang yang sedang pegang senapan AK-47. Kami dah takut dah. Ini askar Bashar. Muka nampak ke tutup? Nampak mata saja dia ke? buka je. Oh, okay. Tapi bila kita sampai baju askar lah. Baju askar. Tapi bila kita tanya, rupanya mujahidin yang, ataupun lebih tepat dia orang-orang awam lah yang menjaga sepadan daripada tentera-tentera Bashar ni. Tapi dia tak lepaskan kita macam tu je. Dia soal kita. Okey, kalau kau masuk sini untuk jumpa siapa? Kau kena sebut paling tidak satu nama yang kita orang kenal. Alamak. Bukan semudah itu rupanya. Ingatkan kita cakap je orang Malaysia nak bagi bantuan, dia orang lepas. Tak. Lepas tu, selamat Turki kami ni, orang Turki yang ikut follow kami tu, dia ada gambar kawan-kawan dia. Dia tunjuk satu persatu, semua tak kenal. Sudah kita. Dan sekali satu gambar itulah yang menyelamatkan kami. Rupanya gambar ni lah ketua camp yang kami nak pergi tu. Allah pemudahkan kat situ. So dalam tu kami ambil masa dalam seminggu lebih lah. Lepas seminggu lebih tu barulah kami usaha untuk keluar semula. Tapi tak lepas. Jalan yang sama? Jalan lain. Bila nak keluar tu, kita dibagi tahu oleh kawan-kawan kita dalam Syria, korang kena keluar sekarang. Sebab sepadan ada berlaku letupan. Takut lama border tutup. Korang nak keluar ikut mana? Betul ke ni? Betul lah, korang kena keluar malam ni juga. Sebab untuk keluar daripada Syria, malam je boleh. Dia tak boleh keluar siang. Siang, dia orang attack pada jauh. So malam tu, dan 12 malam kami dah terpaksa melalui Bukit Bukau. Berjalan selama 6 jam. Jalan kaki? Jalan kaki bersama-sama dengan rakyat Syria yang lain yang cuba untuk keluar ke Turki. Korang pun jadi... Kami pun jadi pelarian. Okay. So hari kedua, hari pertama tu kami sempat 2 jam ni sebab kawan Turki kami ni lelah. Sesak nafas. Kami terpaksa patah balik. Hari kedua kami cuba nak ikut sungai. Tapi grup ketiga. Grup pertama dan kedua lepas. Tapi sampai je dekat sepadan, ada bunyi tembakan. Maksudnya tembakan tu dia nak bagi tahu, kita orang dah tahu kau nak lalu. Askar tu bagi warning lah. Jangan lepas pada line ni. Jangan lepas pada line. Kalau kau lalu juga aku tembak kau. Patah balik. Hari ketiga kami cuba untuk keluar melalui border. Border yang official lah. Official tapi tak lepas. Ini dah cuba habis kabel lah. Dekat Syria lepas, nak masuk Turki tak lepas. Lepas tu sangkut dekat situ. Dia kata tak boleh nak tolong sebab chop masuk tak ada. So terpaksa patah balik. Esoknya itulah hari penentuan kami. Yang kami hari keempat. Hari keempat kami terpaksa panjat tembok. Panjat tembok ni lah yang menceritakan kena tangkap dengan askar Turki. Kena tangkap dengan askar Turki. Dan dengan kejadian tu tak boleh masuk Syria selama 5 tahun. Dan Turki Syria dan Turki. Dia Turki sebenarnya. Tak boleh masuk Turki selama 5 tahun. Jadi sebab nak masuk Syria kena ikut Turki kan? Betul. Okay. Mungkin 2 soalan terakhir lah sebelum kita wrap up. Okay, saya sendiri nak tahulah walaupun saya dah baca kan. Secara ringkas lah. Perang Syria ni sebenarnya antara siapa dengan siapa dan bila perang ni kalau pendapat Amirul lah akan berakhir lah? Kalau ditanya saya mengenai perang Syria ni, kenapa yang tercetus di perang ni sebab rakyat marah. Rakyat terseksa selama berpuluh-puluh tahun. Dia bukan antara Syiah dengan Sunni ni bukan Dia itu sebab ataupun poin yang kedua ataupun poin yang ketiga. Jauh lagi lah. Yang atas ni yang rakyat tak puas hati dengan Bashar. Bashar ni ataupun masa tu di bawah pimpinan ayah dia iaitu Assad. Okay. Hafiz Assad. Hafiz ni
Kita tahu of course Syiah, tapi di bawah pemerintahan dia yang sangat-sangat kejam. Yang mana kita tahu dia berlaku di Aleppo, yang mana dia membunuh dalam tempoh sebulan 40,000 orang rakyat Syria. Bukan Syiah, bukan Sunni, maknanya siapa-siapa saja Siapa-siapa semua yang menentang dia. yang menentang dia. Okey. Soalan tadi, bila perang Syria ni akan masih perang lagi sampai sekarang Setakat ni ada, tapi dalam skala yang kecil. Okey. Dan rakyat Syria yang duduk Malaysia akan pulang balik ke negara dia? Macam di sekolah Jasmine sendiri pun ada, dan diorang dah ada yang separuh dah pulang. Pulang ke Syria? Pulang ke Syria. Okey. Maknanya dah boleh menjalani hidup macam biasa? Dah boleh menjalani hidup seperti biasa, tapi masih dalam keadaan yang berjaga-jaga, seperti mana kita tahu Lebanon diserang oleh Israel. Jadi diorang takut sebenarnya, diorang takut benda tu jatuh ke tempat mereka pula selepas ini. Lebanon dekat dengan Syria Bersebelahan. Okey. Soalan yang terakhir, soalan saya, adakah NGO akan ada dekat Malaysia ni sampai bila-bila, ataupun ada masa nanti dah tak ada orang perlukan bantuan lagi? Dan apakah kempen yang paling latest lah untuk kalau orang yang menonton ni nak tahu tentang Global Peace Mission yang saya tengok ni ada tabung peduli Palestin apa semua kan? Okay, mungkin dua soalan tu kita tutup. Okey, kalau tanya saya, perlu ke lagi NGO ni di masa akan datang? Mesti perlu. Sebab NGO ni lah yang memberikan kita perantara dan berita-berita yang terawal untuk bantuan-bantuan yang akan kita perlu bagi. Kita jadi, kalau tanya saya, jadi dari perspektif rakyat biasa, kita tak akan tahu apa-apa berita dengan cepat, betul tak? Okay. Contoh dia sekarang, kita tak tahu Sudan tu apa berlaku. Okay. Sebenarnya Sudan pun sedang bergolak sekarang ni. Okay, Sudan pula. Kita tahu Sudan apa? Dekat mana? Jadi maksudnya NGO adalah orang yang akan menyampaikan berita paling pantas lah tentang apa, sebab dia networking dia kan? Networking dia. Sebab tu saya katakan sampai bila-bila pun NGO masih lagi akan diperlukan. Okey, kempen Global Peace Mission yang paling baru yang nak diwar-warkan? Okey, untuk makluman semua, Global Peace Mission Malaysia ini, Global Peace Mission Malaysia sekarang ni masih lagi melancarkan beberapa kempen, terutamanya Sudan. Seperti mana kita tahu berlaku pergolakan, dan juga seperti misi-misi lain yang mana kita tahu Palestin kita lancarkan juga, masih lagi berterusan bagaimana kempen ini. Okey. Macam mana kalau nak bagi sumbangan, macam mana nak tahu info pasal ni? Okey, boleh terus saja layari www.jomsedekah.com, dan di situ juga dalam website tu kita dah ceritakan semua berapa persen kita ambil, projek apa yang maksudnya macam kita sebutkan tadi, kita sedang jalankan macam-macam kempen untuk Indonesia, untuk Thailand dan sebagainya. Anda semua boleh buka di website tersebut untuk lihat perkembangan kami Global Peace Mission Malaysia di website tersebut. Dan yang paling baru ni adalah tabung peduli Palestin, ada di media sosial Global Peace Mission Malaysia, Facebook, semua adalah. Betul. Instagram. Kita bukan saja ada Facebook, kita ada website, kita ada Instagram, TikTok. Semuanya kita buat untuk kita sampaikan maklumat-maklumat yang latest untuk rakyat Malaysia tengok. Okey. Ada apa-apa lagi nak cerita sebelum kita tutup yang poin-poin yang tak disentuh? Tak ada apa. Saya lebih kepada ingin mengucapkan terima kasih lah kepada podcast Sembang Arif kerana menjemput saya yang kerdil ni. Saya tak ada nama siapa-siapa pun sebenarnya. Sebab kalau tanya saya ni lebih di belakang tabir. Saya bukan orang yang depan. Tapi sebab kita tahu, sebab saya dah kenal lama Arif ni, dia pun jiwa dia sangat besar. Saya ucapkan terima kasih sangat kerana menjemput saya untuk mewakili Global Peace Mission Malaysia untuk kita ceritakan sedikit mengenai perkembangan kemanusiaan yang berlaku. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Amirul yang berkongsi kisah di Syria dan kisah dunia kemanusiaan. Dan bagi mereka yang ragu-ragu nak bagi sumbangan kepada NGO yang mungkin pada pandangan
mereka akan ambil keuntungan, bantuan tak sampai, saya boleh jamin Global Peace Mission adalah NGO yang boleh dipercayai. Dan seperti kata Amirul tadi, dalam media sosial tu ada diceritakan semua tentang ke mana duit tu pergi. Secara telus lah, tak ada nak berselindung, dan saya boleh jamin yang mereka tidak mengambil keuntungan. Semua ni mereka buat kerana nak bantu manusia lain yang memerlukan. Saya dengan berbesar hati berterima kasih kepada Amirul dan pihak Global Peace Mission Malaysia yang sudi hadir ke Sembang Podcast pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.